Yang mana hari tu kita berhenti duduk bincang pasal apa dia ni, teori-teori yang mengatakan tentang apa dia ni, hari tu tak ingat dah. Lawan dengan teori hasiyin dan tajribiyin. Teori pengalaman, maknanya pengetahuan diperolehi dengan pengalaman ataupun pengetahuan diperolehi daripada panca indera, lawan dengan pengetahuan diperolehi dengan ta'amul. Okey, jadi orang-orang ni kata pengalaman yang pengalaman seseorang boleh mengelirukan dan boleh jadi tersalah. Boleh jadi seseorang tu tersalah maklumat dengan sebab panca inderanya yang tersilap. Jadi dia kata panca indera boleh menipu dan juga membuatkan realiti yang dia nampak tu tidak seperti yang sepatutnya. Jadi apabila pengetahuan kita hanya terhad kepada tu saja, dia takut jadi kita mustahil lah dapat maklumat yang betulnya sebab tak pasti berlaku. Jadi maling rasanya bila-bila tu ana ada dengar siapa dia, Ustaz Muhaizat dia duk mengajar tu, dia duk royak pasal apa dia ni, ilmu hadis dan sebagainya. Jadi dia ada royak lah. Dia ada royak kata moga orang ni boleh jadi betul, boleh jadi salah berlaku. Moga orang tu manusia. Jadi nak kata mari daripada Nabi ada royak gini tu, dia kata tak boleh nak royak dengan yakin berlaku. Moga ilmu zonni, dia kata. Jadi ilmu zonni maknanya kita tak boleh tahu dengan betul, dengan pasti sengoti lah. Moga orang hak jung royak tu pun orang hak manusia juga. Jadi bila manusia juga, jadi ada betul ada salah. Jadi kalau nak kata hak ni betul, takut Nabi tak royak. Kalau nak kata ni salah, takut Nabi royak betul. Jadi tak boleh nak royak dengan pasti. Gitulah. Jadi dia royak ilmu apa dia? Ilmu hadis tu gitu bendanya. Jadi maknanya mustahil lah. Mustahil kita dapat tahu dengan betul hak sengotinya lagu mana. Moga kita tidak hidup di zaman Nabi je royak. Dia kata kalau dia kalau dia ada hidup di zaman Nabi serupa dengan apa dia, royak serupa dengan dia tu sahabat-sahabat, bolehlah dia royak dia duduk lepok dengan Abu Bakar apa dia gitu, ayat dia tu lah dengan macam-macam. Tapi nak royak katanya moga kita tidak duduk di zaman tu, jadi kita tak boleh tahu dengan sengoti. Jadi ilmu hadis tu pun tidak boleh memberikan pengetahuan yang meyakinkan juga, hanya zonni sahaja. Jadi makrifah hak sebetulnya tak tahu, mustahil. Gitulah kesimpulan dia buatnya. Tak apalah, moga tak ada ilmu rijal jar dan ta'dil tu tak ada dalam kira-kira dia, jadi lagu tu lah. Jadi lagu tu. Dia kata sikah tak sikah pun boleh jadi betul, boleh jadi salah juga. Jadi berlakunya lagu tu. Tak apalah. Dia kata nanti ana willing dia. Dia kata innal idrak wa tajribah, yang menceritakan kepada kita gapo-gapo saat ni tu pengalaman melalui panca indera tu, yang kata sebenarnya satu sudut saja, tidak dari pelbagai sudut. Tidak royak hak sengoti sebetulnya lagu mana, hanya royak dari satu sudut yang kita nampak saja. Gitu. Jadi bila lagu tu maknanya tidak menggambarkan realiti yang sebenar lah. Tidak menggambarkan realiti yang sebenar. Tak boleh tahu hak ngerti dia. Izkana minas sabit annal ma'rifah mumkinah. Tapi hak kita terimanya, makrifah tu boleh diketahui. Jadi kalau panca indera tidak meyakinkan, maknanya tidak adalah benda yang boleh kita ketahui. Jadi mereka pun jawab kata, inna ba'dal mudrakat allati tukawinul ma'rifah laysa asasuhal hawas. Oleh antu adal hawas aduwan lil ma'rifatil haqqati
aqraba min an ta'ud min an tu'adda khadimatan laha wa innama yazharu lil aqli biwasitatil hawas innama huwa muzhirul asya'il kharijil khadda la mahiyatuhal haqqah allati la tuhassu. Dia kata kita kena jawab lagu ni. Sebahagian mudrakat, maknanya benda yang kita boleh faham lah, yang boleh masuk dalam kepala kita ke apa dia tu, yang membentuk pengetahuan yang betul tidak berpunca daripada panca indera. Dan dia kata apa yang nyata dalam akal kita melalui panca indera hanyalah fenomena benda tu. Hanyalah fenomena benda di alam luar yang boleh, kita kata, yang boleh menipu kita lah, dan juga yang menipu, tidak sengerti. Okay. Bukan hakikat sebenar. Bukan hakikat sebenar yang tak dapat dirasai. Dilihat boleh juga, tidak dapat dilihat lah, mudah kata. Jadi dia kata gitu. Dia kata benda-benda kita nampak kat luar ni, makrifah hak sebenarnya bukan dengan kita tengok hak mana kita nampak dengan panca indera kita. Hak kita nampak tu dia kata fenomena alam luar yang mana boleh jadi tak betul, boleh jadi salah dan sebagainya lah. Dan juga dia ada dalam jumlah mu'taridah ni, maknanya gimana? Panca indera adalah musuh kepada pengetahuan. Gitu. Bukan pembantu untuk dapatkannya. Bukan pembantu untuk mendapatkan pengetahuan makrifah tu, bukan. Jadi bagi dia panca indera tu hak jahat. Hak jahat. Maknanya lawan kepada pengetahuan yang sebenar. Jadi kalau untuk tengok hak sebenar tu, kita jangan guna panca indera kita. Guna panca indera tu jadi nampak hak palsu. Jadi nampak hak palsu. Maknanya apa dia? Bukan luar kita kena tengok. Kita kena tengok hak dalam gitulah lebih kurangnya. Jadi hak kita nampak kat luar ni bukan membantu kita mendapatkan kenyataan yang sebenar pun. Gitu. Kenyataan yang sebenar tidak serupa dengan kita nampak kat luar. Hak kita nampak kat luar tu nipu belaka. Gitulah lebih kurangnya teori dia. Jadi makrifah mengikut hak ni, rasionalis ni, innama tuhsalu bil fikri, hanya diperolehi dengan berfikir sahaja. Wa bitafkir wahdahu, dengan berfikir sahaja kita boleh apa dia? Yumkinuna an nasifa ala mamlakati zawahiril mutaghayyirah. Kita boleh membersihkannya. Apa dia? Kita boleh membersihkannya daripada fenomena-fenomena luarannya yang berubah-ubah. Gitu. Dengan kita berfikir dengan mendalam, dengan kita menggunakan logik, dengan kita menggunakan apa-apa lah, pemerhatian, penelitian, muhasabah dan sebagainya, kita boleh membersihkan benda tu, hakikat tu, daripada fenomena luar dia, hak mana boleh bertukar-tukar tu. Maknanya bila kita nampak hak dalil dia tu molek, hak luar dia tu molek ke zaman apa ni, comel ke zaman tu, ikut dia lah. Hak asal hak dalil dia tu molek, gitu. Wa baina at-tajrubi yara anna kullal hawas. Jadi ni lain pula. Pada masa yang sama, apa dia, empiricalism, puak-puak
Hok kata pengalaman tu adalah punca kepada pengetahuan. Dia kata semua sekali termasuklah panca indera dan pemerhatian. Ada. Campur dua-dua. Gabungan panca indera dan pemikiran merupakan punca kepada makrifah pengetahuan. Kerana bil akli yara anna tafahum wa ta'akkul wal manba'ul wahid lil ma'rifah. Adapun mengikut orang-orang hak ni, akliyin ni, rasionalis ni, mereka berpendapat tafahum dan ta'akkul, maknanya pemikiran dan logik sahaja punca kepada pengetahuan. Okay. Jadi lagi pun tambah, dulu. Jadi puak-puak rasionalis ini berdalilkan ilmu dan falsafah dia cenderung kepada perkara yang umum dan darurat. Umum dan darurat tu umum dan darurat, maknanya kaedah umum ataupun formula asas dan perkara lazim ataupun mesti. Gitu. Maknanya ilmu-ilmu dan falsafah kepada ni dia merujuk kepada asas-asas itulah. Hak asas-asas, hak mesti lah gitu. Dia ada nombor 3 ni huraian dia. Az-zahir annahu yuridu bil umum asy-syumul. Maksud dia daripada yang umum tu sebenarnya ialah syumul, maknanya merangkumi beberapa perkara lah, banyak perkara. Jadi contohnya apa dia? Sesuatu ilmu berkata gini. Sesuatu ilmu menyebutkan begini. Zawiyatul musallas tusawi qa'imatain. Maknanya apa dia? Bentuk segitiga tu dia sama. Dua garis tegak dia tu. Jadi hak ni umum, maknanya untuk setiap masa dan juga setiap tempat. Setiap masa dan setiap tempat guna kaedah ni. Maknanya segitiga tu ialah yang sama dua garis tegaknya. Gitulah lebih kurang. Lepas tu yuridu bidarurati, maksud daripada darurat saat ni tu, mesti saat ni tu, khudu'u ma yahdusu fil alam li asbabin tantajuhu. Intaja yang taju. Maknanya apa dia? Segala makhluk patuh kepada undang-undang sebab musabab. Gitu. Jadi fal ilmu la yakulu bihudusi syai'in i'tibarun. Jadi ilmu apa dia? Sains contohnya tidak menyatakan bahawasanya sesuatu benda tu boleh ada kok sikot dia. Boleh ada ikut dia. Tidak lagu tu. Maknanya tidak berlaku gini. Kalau nak ada, dia kena ada sebab musabab dia dulu. Jadi dia adalah maknanya apa dia? Benda daruri. Benda-benda daruri, badihi. Jadi innama yahdusu bina'an ala qawanin istaujabat hudusu. Maknanya dia wujud kerana ada. Ia wujud kerana apa dia? Mencukupi syarat untuk ia wujud, ataupun berdasarkan undang-undang yang membolehkan kewujudannya. Gitulah. Jadi waktu dia ada ayat pasal tu. Mereka berdalil ke apa dia? Sains dan falsafah, kita kata. Sains dan
falsafah menggunakan hak ni untuk menghasilkan maklumat mereka. Untuk menghasilkan maklumat mereka. Jadi maklumat mereka diperolehi berdasarkan benda-benda daruri, berdasarkan kaedah-kaedah umum. Kalau majoritinya gini, kiranya hak kebanyakan lagi tu gini jugalah. Sebagaimana kita boleh nampak dalam matematik contohnya. Dalam matematik maknanya ada formula-formula yang digunakan dari peringkat bawah ke peringkat tertinggi. Gitu. Jadi hak ni lah dia kata allati, maknanya ulum riyadiyah sana itu ahamu mazharin lil ma'rifatil ilmiyah. Inilah fenomena pengetahuan ilmiah yang paling penting. Gitu. Maknanya matematik lah satu bahagian ilmu yang paling jelas sekali kita boleh nampak betul ataupun tidak betul. Contohnya 1 tambah 1 tambah 1 jadi 2. Gitu. Hak ni jelas kita nampak, tahu. Boleh tahu dengan jelas. Kalau benda-benda lain, contohnya kalau orang tu dia berperangai gini dengan gini-gini, maknanya dia orang yang baik contohnya. Hak tu agak payah sikit nak kata. Tapi hak paling jelas sekalinya 1 tambah 1 2. Gitu. Hak tu matematik lah kita kata paling jelas. Makrifah tu boleh nampak secara praktikalnya. Lepas tu wal ilmu wal falsafah la yumkinu an yahsula bitajribah li'annaha mahdudah. Dia kata apa dia? Sains dan falsafah kepada sana itu tidak boleh terhasil dengan pengalaman kerana ia terhad. Dia. Tidak boleh dengan pengalaman kerana pengalaman itu terhad. Li'anna at-tajribah sana itu mahdudah, terhad. Contohnya kalau kita tak nampak, jadi kita nak buat lagu mana? Benda yang kita tak nampak. Jadi tak nak kena tengok dulu baru boleh mempercayai. Jadi kena pakai kaedah-kaedah dia tu lah, kaedah-kaedah umum. Dalam contohnya qiyas ke istiqra' ke tamsil ke apa dia. Hak mantik tu lah. Jadi innama yahsulani min tariqil aqli allazi bihi al-idrak. Jadi dia diperolehi dengan cara apa dia? Menggunakan akal. Ia diperolehi dengan menggunakan logik akal. Wa wahdahul mudrik. Akal sahajalah yang memahami. Jadi summa kaifa yafhamu ma la yuhassa. Jadi bagaimana akal ini nak faham? Bagaimana akal nak faham benda tak nampak? Gitu. Contohnya Tuhan. Contohnya selama-lamanya. Contohnya keseluruhan alam. Gitu. Kalau kita nak guna pengalaman sahaja. Gitu. Kalau kita nak guna pengalaman sahaja sebagai sumber pengetahuan dan idea. Gitu. Dia kata bagaimana kita nak faham benda yang kita tak nampak kalau kita nak guna pengalaman panca indera sahaja untuk benda-benda ni. Nak kata selama-lamanya tu kita pun mati. Nak kata jumpa Tuhan, cari tak jumpa. Gitu. Nak kata tengok keseluruhan alam, pergi ke bulan pun tak berapa pasti lagi pergi ke dak. Jadi al-haqu annahu biwasitati tafkir al-mahdi wahdahu yumkinuna fahmu haqaiqil asya. Jadi hak betulnya dia kata buat rasionalis lah ni. Dia kata hak betulnya kita guna akal sahaja. Itu. Pemikiran sahaja boleh tahu hakikat sesuatu.
Wa qad qala ba'dhum fi mu'aradati tajribiyyin. Jadi adalah yang melampau. Ada yang melampau dalam membantah puak-puak tajribi ni. Dia kata apa dia? La yasilu syai'un ila nafsin. La yasilu syai'un ila nafsi minal kharij. Benda luar tak masuk pun dalam diri kita. La yumkinu lin nafsi an tabtakira syai'an idza lam yakun minal asli fiha. Apa dia? Diri kita tidak mampu untuk menghasilkan sesuatu benda idza lam yakun minal asli fiha. Gimana nak kata? Kalau yang asalnya tiada dalam diri kita. Gitulah. Kita tidak boleh menghasilkan sesuatu benda kalau benda tu tidak ada dalam diri kita terlebih dahulu. Jadi benda luar tu tak masuk pun dalam diri kita. Benda luar tu hasilnya daripada hak ada dalam diri kita dah. Gitulah lebih kurangnya. Jadi terbalik pula dia ayat. Jadi tak apalah. Orang-orang rasionalis dan juga empirical ataupun pengalaman saat ni tu, mereka duduk sibuk lah duduk bincang pasal masalah makrifah saat ni tu. Orang yang mula-mula, ni poin nombor 5 sebenarnya. Ni poin nombor 5. Orang yang mula-mula berpendapat kata menggunakan akal sahaja kita boleh tahu apa sebetulnya. Dengan akal sahaja kita boleh tahu segala benda. Al-ilmu bil asya. Sulul ilma bil asya. Kita boleh tahu segala benda. Adapun menggunakan panca indera mustahil untuk kita dapat tahu. Gitu. Mustahil dengan panca indera saja. Puak-puak empirikal pula dia menafikan hal saat ni menggunakan akal saja tu. Dia kata dak tu tak betul. Walakin lam yata'arad ahadul mazhabi limas'alati imkanil ma'rifah. Tetapi kedua-dua mereka tidak menafikan tentang bolehnya tahu. Ada. Kedua-dua teori tadi tidak menafikan kebolehan untuk tahu. Cuma mereka kata hak ni caranya dengan akal saja, hak ni caranya dengan pengalaman dan pemikiran sekali. Hak ni, tapi kedua-duanya tidak menafikan boleh tahu dengan yakin tu, dengan pasti tu. Tidak kata segala bendanya tidak pasti, tidak lagu itulah. Kalau kata segala benda yang tidak pasti, apa yang pastinya? Gitu. Jadi kilahuma wasaqa bil aqlil bashari siqatan tamatan. Kedua-duanya bertepatan dengan akal manusia. Dan juga i'taqada bi qudratihi ala ma'rifatil asya. Apa dia? Kedua-duanya yakin dengan kemampuan manusia untuk tahu. Untuk tahu harus ngerti lah. Gitu. Bukan bertepatan tu tukar. Kedua-duanya yakin. Tukar. Kedua-duanya yakin dengan akal manusia. Yakin sepenuhnya. Dengan kebolehan akal manusia. Boleh juga tambah ya lah. Balik. Gitu. Walakin lamma kana hadzal mawsuq bil aqli wa bi qudratihi ala tahsilil haqa'iq qad tazalzala bi nazariyyati at-tajribiyyin
Kana natijatu bagaimana? Andhafat as-siqatu bil aqli awalan. Jadi oleh kerana apa dia? Yang percaya kepada akal dan juga kemampuannya untuk mengetahui kebenaran ini telah tergugat dengan teori empirical, maknanya menggunakan pengalaman juga saat itu, maka natijahnya maknanya tidak berapa yakinlah. Jadi kurang keyakinan kepada kemampuan akal. Lepas pada tu telah mengiringi itu ta'riduhu linnaqdi wal imtihan. Maknanya jadi terdedah kepada kritikan dan ujian. Jadi orang boleh tanya-tanya pula. Gitu. Bila gapo dia ni bila mari teori adanya pengalaman juga mempengaruhi pengetahuan tu, jadi timbullah pula persoalan. Timbul pula persoalan lain, iaitu bolehkah kita tahu? Bolehkah kita tahu? Iza amkanat fa'ila ayyi nuqtatin tamtaddu. Kalau boleh kita tahu, muka saat ni kata apa dia? Mereka tidak menafikan imkanul ma'rifah. Jadi hal tumkinul ma'rifah, mereka tidak menafikan imkanul ma'rifah, maknanya boleh tahulah. Cumanya kalau boleh tahu setara mana? Gitulah. Minta ni minta bukan. Ni poin nombor 5. Ni perenggan dia. Okey. Sini. Bolehkah kita tahu? Dan juga kalau boleh tahu sampai ke titik mana kita boleh tahu. Gitu. Sampai ke poin mana? Tamtaddu tu maknanya ia menjadi panjang. Maknanya boleh dipanjang setakat manalah. Boleh kita tahu tu banyak mana. Gitu. Lepas tu apa halangannya? Okay. Sampai ke titik mana tu maknanya sampai banyak mana lah. Boleh juga. Lepas tu puak-puak akliyun dan tajribiyun tidak membincangkan masalah ini. Bal amana bi anna lana qudratun ala ma'rifatil asya. Jadi mereka tidak bincang masalah ni, mereka hanya terima saja bahawasanya manusia boleh tahu. Mereka terima sahaja boleh tahu. Sama ada guna panca indera ke, guna akal saja ke. Jadi bi annal asya fil haqiqati hiya kama nurikuha. Maknanya benda-benda ni pada hakikatnya sebagaimana kita nampak dengan panca indera ke, gambar dia ke. Yusamma hazanil mazhabani mazhabul yakin. Dua-dua teori ini dipanggil teori yakin. Teori ada keyakinan boleh juga. Teori yakin pun boleh juga. Nazaran li tayakkunihima bi imkanil ma'rifah. Kerana mereka yakin boleh tahu. Kerana mereka yakin manusia boleh tahu. Gitu. Kemudian kita boleh. Malaysia boleh. Okey. Hak bercanggah dengan teori ni, teori yakin saat ni ialah ada dua teori lain.
bercanggah dengan mazhabul yakin, mazhabani akhara ni, dua teori lain. Yang mana merupakan apa dia? Nizam ini min nazmil falsafah juga. Merupakan salah satu sistem falsafah juga. Berkait dengan masalah imkanul ma'rifah juga. Berkait dengan masalah boleh tahu atau tak boleh tahu, berkait dengan had batasan dia juga. Salah satunya dipanggil mazhabus syaki. Mazhabus syak tu mazhab tidak pastilah, gitu. Teori tiada kepastian. Dia ada nama dia. Nama dia ialah skeptism. Gitu. Hak ni ada nama dia. Nama dia kau dia criticism. Ini kan? Entah nak check dalam Google, takut salah. Criticism. Criticism. Gitu. Hak ni bukan skeptism. Dia mana? Skepticism. Gitu ke? Skepticism tu maknanya tidak berapa pasti dengan sesuatu benda tu. Criticism tu maknanya dia apa dia? Ada bukti lah, ada bukti ataupun kita kata boleh membuktikan sesuatu benda tu. Gini. Soal laginya mazhabun naqdi. Yalah, bukan betul. Mazhabun naqdi ni rasanya criticism ni. Teori kritikan. Teori ada keyakinan ni dia panggil gini minta. Okey. Dia panggil gini. Dogmatism. Dia panggil dogmatism. Teori ada keyakinan tu dalam istilah bahasa putih dia panggil dogmatism. Kalau kita tengok dalam Google semata, dia ada sebut gini. Bentar. Ni dogmatism tu maknanya apa dia? Kecenderungan untuk meletakkan satu prinsip sebagai pastinya betul. Ada satu keyakinan benda ni pasti betul, tanpa melihat kepada bukti-bukti ataupun kepada pandangan orang lain. Gitu. Fanatik boleh juga. Maknanya ada apa ni? Ada tu dia sendirilah, ada kepercayaan dia sendiri. Dia gambar dia macam lebih kurang. Saya betul, demo salah. Gitu. Gitu je. Dogmatism. Kalau skepticism saat ni tu, dia apa dia? Ada sikap skeptikal lah, kita panggil, tidak berapa pasti, tidak berapa yakin dengan kebenaran sesuatu benda. Ataupun yang kata dalam falsafahnya, teori tentang kemustahilan kita tahu tentang sesuatu benda. Itu knowledge tu mustahil, impossible. Dalam gambarnya gambar pakcik tu ni. Ataupun selaginya ialah criticism. Criticism tu maknanya apa dia? Menyatakan tidak setuju kepada seseorang ataupun sesuatu benda berdasarkan kesilapan ataupun kekurangan yang ada lah. Gitu. Okey, gitulah lebih kurangnya.
Hak ni bahagia ni. Bahagia hak kata tidak boleh tahu dengan yakin. Okey, balik pada saat ni. Jadi dia kata gitu. Mazhab yushaku hasbu. Mazhab skeptism tu duduk ragu. Ragu bahkan sudah. Okay. Menafikan bolehnya kita tahu sesuatu benda dengan yakin dan juga tidak pasti. Tidak pasti dengan kemampuan manusia untuk tahu benda itulah. Yumsiku ala ibda'i ayyi ra'yin. Wa yuqabiluhu mazhabun naqdi. Yumsiku an tu maknanya tidak berpegang. Menahan diri boleh juga. Ada. Menahan diri ataupun tidak berpegang dengan mana-mana teori, dengan mana-mana ideologi. Apa-apa tak percaya belaka. Tak pasti belaka. Okey, buah. Yuqabilu lawan dengan dia mazhabun naqdi criticism. Maknanya la budda min an yukira bi basatatin. Maknanya dia kena bantah juga ke mana-mana pun. Gitu. Dia kena bantah juga ke mana-mana. Yushaku min ghairi ta'lil. Dia tidak pasti perkara yang tiada bukti. Yumkidu wa yabhasu fi kaifa nash'at al-ma'rifah kama yabhasu fi hududiha. Dia bicaralah. Ia membincangkan tentang bagaimana pengetahuan itu terhasil dan bagaimana batas-batasnya dia. Jadi apa dia? Puak-puak ni dia mazhabun naqdi ini berpendapat bahawasanya mereka sendiri amama mas'alatain, berhadapan dengan dua masalah yang apa dia? Saling berkait antara satu sama lain. Yang saling berkait antara satu sama lain. Kalau nak terjemah literal dia, maknanya yang tidak dapat diselesaikan yang keduanya kecuali dapat diselesaikan yang pertamanya, yang mana tidak dapat diselesaikan yang pertamanya kecuali dapat diselesaikan yang keduanya. Maknanya dua masalah yang samalah, yang berkait antara satu sama lain. Jadi sebelum membincangkan tentang asal-usul pengetahuan, mereka kata pertama sekali kita kena cari batasnya dia. Pertama sekali kena cari batasannya sebelum bicara asal-usul dia. Wa yuqamul burhan ala imkaniha, dan kena ada bukti ia boleh dicapai. Setelah kita tahu syarat-syaratnya, barulah kita boleh tahu apa yang boleh kita tahu dengan syarat ini. Ba'da an ta'rifa syurut allati biha tahsulul ma'rifah. Lepas tahu syarat untuk capai pengetahuan, makrifah itulah maknanya. Seseorang manusia boleh tahu apa yang boleh dia idrak dengan syarat ini. Dia boleh tahu apa yang dia boleh guna dengan syarat ini. Jadi macam belik sikitlah ayat dia tu. Lepas tu habis. Lepas pada tu ni poin kena pula. Ni pasal sejarah dia lah. Sejarahnya pula. Sejarahnya dia kata perkataan. Jadi saat ni tu lebih kurang gitulah. Dia ada perbincangan dia yang lebih detail lagi dengan ada contoh-contoh dia. Lepas tu rasanya kita akan baca minggu depan, ataupun kalian tengok video dia dulu pun boleh juga. Dia berkait dengan kalau orang tu adalah masalahnya gini, kalau biasa dengar dah.
ada 3 orang. 3 lah. Nak kata banyak lah pula. 3 orang dia bentar. Ada gambar dia. Gambar dia mudah sikit. Allegory of the cave. Okay. Kita tengok ni dulu. Dia teori dia gini. Kita buat penuh. Ni. Nampak ke tak? Okay. Ni lah. Jadi dia ni benarnya dibuat oleh Plato, lebih kurangnya gini lah. Dia panggil allegory ke apa dia ni. Katalah gini. Ambil mana Okay. Ni ada apa dia? Prisoner tu maknanya orang yang dipenjara lah. Orang yang dipenjara, dia duduk dalam tu. Dia menghadap ke arah apa dia? Ke arah dinding. Jadi orang yang menghadap ke arah dinding tu hanya nampak bayar benda-benda yang dinyalakan api kat atas ni lah. Jadi macam gini makan dah. Gini boleh juga. Ni. Jadi orang ni dia hanya nampak bayar sahaja. Dia tidak nampak hak sengotinya. Jadi hak sengotinya apa dia? Benda lain. Cumanya ada api, jadi bila api ni suluh di benda tu jadi nampaklah bayar dia. Jadi orang yang duduk sini ni dia macam adalah persoalan dia. Bolehkah dia tahu hak sebetul sengotinya kalau sepanjang hayatnya dia hanya nampak bayar sahaja. Gitu. Pati pun kata gini lebih kurangnya pada satu hari adalah seorang tu dia tak sedang duduk sini. Dia tak sedang tengok dah. Bayar ni dia nak tubik lari daripada penjara dia. Jadi bila dia tubik lari daripada penjara dia, rupanya dunia ni tidak serupa dengan dia nampak bayar-bayar tu sahaja. Dunia ni lagu lain, ada warna lagi. Jadi orang duduk bawah ni dia nampak bayar ni sahaja. Jadi bila dia nampak lagu lain tu, dia pun pergi royak kepada orang yang duduk bawah ni. Dia kata bendanya lagu lain. Bukan bayar ni sahaja. Orang bawah ni kata bayar ni sahaja. Jadi hak mana hak betulnya. Gitulah. Maknanya hak dia nampak tu, dia nampak hak betul ke dia nampak hak dolok. Lepas tu kalau bagi dia tu lah sepanjang hidupnya dia nampak. Jadi hak tu hak sengoti ke tidak sengoti. Lepas tu hak lain hak dia nampak tu jadi gapo dia pula. Gitu. Lebih kurangnya. Tak apalah, dia ada ayat cerita dia. Gini ke? Allegory of the cave. Mana gambar dia? Hilang dah. Jadi dia boleh tukar lah. Nak kata dia boleh tukar hak mana dia nampak dengan hak sengoti. Kalau dia guna apa dia? Mengikut teori dia tu lah. Maknanya kepercayaan dia, dunia yang kita nampak dengan panca indera ni tidak dunia sengoti, tapi salinan yang palsu yang tidak berapa betul mana. Jadi hak sengotinya hanya boleh faham dengan akal sahaja. Gitulah. Dunia yang sebenar hanya boleh difahami secara intelektual, dia kata. Apa dia bendanya? Dia kata dia bukan orang bermimpi, bukan jalan ke dia lah. Lepas tu yang kita nampak kat luar ni boleh tukar dan juga tidak pasti. Hak dalam minda kita tidak bertukar. Gitu. Logik-logik dan juga apa dia? Fungsi-fungsi asas dalam minda kita tu tidak bertukar. Gitulah ya pengayat. Jadi ceritanya ada apa ni orang banduai yang terikat dalam
gua tidak boleh memalingkan kepalanya. Yang mereka nampak hanyalah dinding gua tu sahaja. Di belakang mereka ada api. Api dan juga antara api dan banduai saat ni tu ada macam dinding jugalah, kain ke benda ni. Yang mana ada apa dia? Orang hak main patung ni boleh lalu ke tengah-tengah tu. Jadi bila orang main patung tu lalu, dia akak patung-patung dan menampak ke bayangan-bayangan di dinding saat ni tu. Jadi apa dia? Orang itu saat ni, banduai saat ni tak nampak hak sebenarnya apa dia. Dia tak nampak hak ria, hak sengoti dia tak nampak. Hak berlalu dari belakang dia tu sebab tak boleh paling. Yang dia nampak hanyalah bayar-bayar dan juga apa dia, pantulan-pantulan bagi objek yang sebenarnya dia tak nampak. Jadi nak ayatnya orang lagu tu tak nampak realitinya. Dia boleh tertukar hak mana hak luar dengan hak mana hak sengoti. Mereka ingat hak nampak di dinding tu hak sengoti. Tapi mereka tak tahu hak sebenarnya menghasilkan bayar saat ni tu gapo dia. Jadi bila dia duduk kecek, kita tanyalah soalan dia. Dia duduk kecek pasal gapo dia. Dia duduk kecek pasal gapo dia. Jadi kalau kita ambil contohnya buku lah, objeknya dilalu di belakang dia tu, jadi nampak dinding nampak di dinding tu bayar buku. Jadi banduai tu berkata, saya nampak buku. Sebenarnya dia ayat pasal gapo? Dia ayat pasal buku sengoti ke dia ayat pasal bayar buku tu. Tapi dia guna perkataan buku. Jadi perkataan buku saat ni tu merujuk kepada buku ke merujuk kepada bayar buku. Jadi mungkin kepada kita tidak sama lah. Moga kita nampak bendanya lagu lain. Kita nampak hak sengoti lagu lain, bayar lagu lain. Tapi kalau bagi dia nampak bayar saja. Okey. Jadi kiranya lagu mana? Kiranya dia tahu ke dia tidak tahu. Kalau contohnya lah, contohnya orang yang apa dia? Kalau dalam cerita-cerita kadang-kadang dia nampak bayar-bayar ni macam dengan Tuhan dia. Jadi dia pun sembuh ni Tuhan dia. Jadi hak sebenarnya ke lain. Sebenarnya ke lain. Jadi bila tengok hak sebenar tu tak percaya. Hak percayanya bayar tu juga. Jadi orang panggil kena main ke bayar. Okey, habis dah kat tu dulu tak hari ni berkait dengan tu. Wallahu a'lam. Ustaz.